Salam. Terima kasih. Saya ringkas je, 3 minit je. Saya tidak mahu bincang yang dia punya jawatan kuasa, hanya je dasar. Dan dalam soal dasar ni saya hanya nak menyatakan bahawa saya tidak begitu berpuas hati dengan jawapan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri berhubung dengan persoalan CCF ya yang ditandatangani di antara Malaysian Airlines dan Air Asia ya, di mana kita dapati bahawa ianya telah ditandatangani pada Ogos 2011 ya, dan apabila selepas berlakunya share swap dan tandatangan CCF ini ataupun Comprehensive Cooperation Framework, maka apa yang telah berlaku, kita melihat bagaimana pengurusan baru yang telah dimasukkan daripada Air Asia telah membatalkan begitu banyak flight seperti KL ke Surabaya pada 8 hari bulan Januari, semenjak 8 hari bulan Januari, KL Dubai, KL Karachi Dubai, KL Dubai Damam, Langkawi, Penang, Singapura, KL Johannesburg, KL Cape Town, Buenos Aires, KL Rome dan sebagainya. Dan ini adalah hasil daripada satu business model yang berbeza ya, iaitu bila Air Asia ianya merupakan sistem penerbangan yang mempunyai pendekatan komersial semata-mata, maka dia menganggap bahawa semua rute-rute yang tidak mendatangkan keuntungan maka ianya perlu dibatalkan tanpa mengira impak yang akan terhasil kepada negara dari sudut pelancong, dari sudut bisnes, dari sudut perancangan masa depan ya. Saya merasakan bahawa Malaysian Airlines sistem yang merupakan national punya flag carrier sebagai sistem ataupun syarikat penerbangan negara seharusnya bekerjasama rapat dengan kementerian-kementerian yang lain seperti Kementerian Pelancongan, seperti Kementerian Perindustrian dan sebagainya, dan boleh dengan kerjasama ini mengenal pasti destinasi-destinasi yang boleh dijadikan sebagai sasaran ya, yang untuk masa depan boleh dimajukan dan boleh menghasilkan keuntungan walaupun bukan daripada flight itu ataupun daripada route yang berkenaan, tetapi daripada pelaburan, daripada pelancongan yang ingin dibangunkan oleh kementerian-kementerian yang disebutkan tadi ya. Tetapi kalau Air Asia, kita ambil bisnes model yang dibawa oleh Air Asia yang hanya memikirkan keuntungan semata-mata, maka mereka tidak akan sanggup dan tidak melihat kepada persoalan perancangan jangka masa panjang negara dan sebagainya, dan oleh kerana itu ianya akan merupakan satu tindakan yang boleh merosakkan masa depan negara dan sebagainya. Pada masa yang sama, saya telah mendapat maklumat daripada pihak kaki tangan di MAS dan sebagainya bahawa kedudukan pengurusan Air Asia di dalam MAS ini telah banyak mendatangkan kerugian ya kepada pihak MAS. Sebagai contoh, apabila Air Asia X telah membatalkan penerbangan mereka daripada London dan sebagainya, maka MAS terpaksa mengambil penumpang-penumpang Air Asia ini ya, sedangkan duit untuk membeli tiket telah pun diserahkan kepada Air Asia, dan akhirnya setelah membawa 30,000 penumpang Air Asia apabila didesak akhirnya membayar, tetapi hanya membayar 20 juta untuk 30,000 penumpang yang telah dibawa oleh MAS ya. Begitu juga dengan persoalan perpindahan kaki tangan MAS yang sedang bekerja di Subang ya, tetapi di dalam bidang pengurusan, tetapi nak dibawa ke KLIA dan kemungkinan ada perancangan ini dilakukan supaya pejabat-pejabat MAS di Subang itu dikosongkan supaya boleh diambil alih untuk digunakan oleh Air Asia. Dan begitu juga dengan persoalan perkhidmatan kejuruteraan yang dilakukan oleh MAS, di mana MAS mempunyai syarikat ataupun anak syarikat kejuruteraan yang begitu lengkap dan sempurna, dimanfaatkan oleh Air Asia, dengan di mana kapal terbang Air Asia ini diberikan keutamaan apabila tiba masa untuk penyelenggaraan dan sebagainya. Maka saya merasakan bahawa persoalan CCF ini pihak kementerian perlu berikan tumpuan dan berikan jawapan yang lebih mendalam mengapa
ianya dipaksakan ke atas Malaysian Airlines System. Kita inginkan negara kita memiliki satu sistem penerbangan kebangsaan yang boleh kita banggakan dan tidak dijadikan sebagai satu sistem penerbangan bajet yang hanya mementingkan perniagaan tanpa mementingkan kualiti dan prestige dan image dan sebagainya yang adalah satu perkara yang pasti akan berlaku sekiranya CCF ini berterusan. Saya minta Menteri Kewangan untuk memberikan jawapan yang jelas dan nyata dalam persoalan ini. Mengapa CCF ini ingin diteruskan dan sama ada pihak Kerajaan Barisan Nasional akan sanggup untuk menarik balik dan membatalkan CCF itu dan membenarkan MAS untuk dibangunkan dan dijayakan seperti asal tanpa sebelum berlakunya campur tangan golongan eksekutif dalam pengurusan MAS itu sendiri. Terima kasih.